Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam petang, selamat petang. Salam pertemuan untuk teman-teman yang bersama dengan saya petang ini. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat walafiat. Apa khabar saudara Nazar K? Semoga anda sihat. Begitu juga saudara Adam Jebat. Terima kasih Adam hadir. Saudara Jamaluddin Muhammad Bujang, saudara Jimmy, saudara John Wick, Faizal Acoy. Apa khabar Faizal? Saudara Taming Sari, saudara Jamaluddin Muhammad Bujang, saudara Madam K, Epic Perdana katanya. Siapa lagi? Lambat dah nanti kan tak sesantun ni anda marah pula. Saudara Alias, saudara Tok Muda. Itu juga saudara Afan Tui, Epic Perdana. Saya menanti teman-teman hadir sebab saudara Muhammad Syahni, saudara Abdul Hamid dari Kuantan, saudara Saidi Said, saudara Ramli Karim, apa khabar? Orang daripada Keluang. Begitu juga ini teman-teman kita, saudara Alia, saudara Azli. Dia bila lambat masuk tu kan, kalau saya tertinggal, anda kecil hati pula. Itu keadaannya. Saya harus mengejar waktu supaya teman-teman tak marah dengan saya. Sebab kadang-kadang mereka hadir, saudara Zuki Ibrahim, saudara Rahmat Rahin, saudara Roslan Arifin dari Ipoh, Perak. Saudara, apa khabar orang Ipoh? Cuaca bagaimana? Cuaca tempat saya ni, saudara Abu Nem, pagi tadi nampaknya terang benderang. Lepas saja makan tengah hari, terus berubah menjadi mendung semendung-mendungnya. Saya yakin tentulah hujan, saudara Nordin. Dalam keadaan sekarang ni, saudara Jimmy, bila mendung tu hujan lah, saudara Zawawi, ini saudara Mutalib Maknun. Baiklah saudara, jangan kita buang waktu, kita harus bercerita. Ulu Selangor je lebat, kata Epic Perdana. Tempat saya dah mula nak hujan, Sayulan. Selamat petang saudara. Hari ni saya, tengah hari tadi seperti biasa, teman-teman datang ke kawasan perumahan saya ini. Saya ajak mereka makan ayam kampung. Sedap saudara. Ayam kampung ni goreng saja, rasa dagingnya manis. Saudara esok, daging ayam kampung tak payah nak buat gulai, nak buat tak payah. Goreng saja, goreng dengan kunyit. Berselera ya. Saudara Jimmy dah hujan dah katanya. Hujan lebat ya saudara Jimmy. Saudara Rosnani, saudara Rafi Saidi, Rabudin Pasarat, KPN 9 Sebaling, hujan baru teduh. Alhamdulillah. Saudara Ahmad Tarmizi, dari Kemaman, cuaca panas terik. Bila panas terik tu panas lit-lit dah saudara. Ewan Syarudin, itu juga Nordin Arifin. Khabar baik saudara. Air mata MKT, Gombak dah hujan katanya. Razali Sazali, salam dari Kampung Sayung, Perak. Perak ni tentulah, kalau Kampung Sayung tu terkenal dengan labu sayungnya saudara. Baik saudara, hari ni sebagaimana saya kata tadi, saya makan ayam kampung. Anda makan apa tak tahulah. Waktu petang ni sekarang jam 3.30, belum lagi kuih muih sampai di meja saya. Saudara Lan Ram dari Rompin katanya, cuaca petang ni baik, panas, alhamdulillah. Raja Kamal, Raja Baiza di Sungai Petani, apa khabar anda di sana? Moga segala-galanya okey ya. Saudara Jamaluddin Rohani, di Raub katanya hujan berkelompok. Hujan berkelompok tu macam mana saya pun tak tahu, tapi selalunya hujan sekejap-sekejap yang saya tahu ya. Puan Salmiah Hamsah, saudara Razali, daripada Selayang, dia kata ramai Rohingya. Dia kata cerita pasal Selayang ni apa cerita, ramai Rohingya. Ini cerita politik malam nanti saudara, insyaAllah. Saya minta teman-teman yang melayari saya waktu siang, malam tu cerita politik, sila masuk apa yang anda nak tanya. Kalau saya sempat, saya santun. Kalau siang-siang begini, kita mengimbau masa silam saudara. Cerita-cerita ni orang kita melabun lah. Orang Perak kita melabun, sembang kosong. Ataupun kalau di Kedah tu, duduk dekat Kelab Matiakai. Duduk kat Kelab Matiakai cerita tu, cerita ini. Hari ini saya nak cerita tentang dua perkara.
Itu pertamanya tentang bagaimana pertumbuhan belia. Sebab hari ini anak-anak muda dah boleh mengundi usia 18 tahun. Kerana dulu-dulu saudara, saya tak silap saya lah, pertumbuhan belia begitu aktif, iaitu belia 4B dan belia MAYC. Tapi nampak agaknya sekarang ni dah mula pudar. Kegiatan mereka juga tidak nampak menonjol, melainkan belia sudah banyak terlibat dalam segmen-segmen politik. Kita tak nafikan sekarang ni memang banyak pertumbuhan belia, tetapi kegiatan pertumbuhan itu memang tidak bersemarak. Itu yang saya unsing, kerana sepatutnya anak-anak muda kita ni bila mereka berpersatuan, belajar untuk berpersatuan, tentulah pertumbuhan belia yang terbaik. Tapi sekarang ni memanglah ada, bukan tak ada saya. Ada pertumbuhan silat, tapi dah jadi pertumbuhan abang long lah, abang ngah tu. Itu bukan pertumbuhan belia yang sewajarnya diwujudkan untuk menyantuni anak-anak muda belajar berpersatuan. Dah berubah sorak saya, dan kebanyakannya sekarang ni dari kegiatan sosial kepada kegiatan yang lebih bersifat NGO ataupun pertubuhan bukan kerajaan. Pertubuhan belia ini menyantuni banyak aspek, banyak cerita. Tidak lagi macam dulu segmen gotong royong dulu. Sekarang tak ada, sebab malahan ada pertubuhan belia yang lebih condong untuk kegiatan politik. Malahan sekarang ni mereka pula bersaing dengan pertubuhan anak-anak muda dalam politik, sebab semua parti politik dah ada dia punya belianya. Iaitu macam UMNO, ada Pergerakan Pemuda UMNO, usia di bawah 40 tahun. Macam PAS pun ada juga dia punya kumpulan anak-anak mudanya. Parti Keadilan juga, Angkatan Anak Muda Keadilan, AMK. Boleh dikatakan kebanyakannya sudah ada. Dari segi politiknya, kalau mereka memilih untuk bergiat dalam kegiatan politik, ada pertubuhan putra-putri. Tetapi yang saya lontarkan ini tentang pertubuhan belia. Tak ada. Sebab dulu kadang-kadang kita dengar lah, ada cerita siri lawatan, belia Kota Baru melawat belia di Perak, belia Lostar mengadakan lawatan kunjungan hormat dengan teman-teman seangkatan di Johor, di Melaka. Ini dah tak ada saya. Malahan ada juga pertubuhan-pertubuhan belia ini merentasi negara. Ini negara-negara yang negara jiran dan yang negara sahabat. Contoh, pertukaran belia daripada Indonesia dengan Malaysia. Dah tak ada dah, tak dengar. Begitu juga pertukaran kumpulan belia daripada Malaysia dengan Jepun. Dulu ada anak-anak muda daripada negara Jepun datang ke negara kita ni, duduk berkampung di rumah warga kita di desa-desa. Mereka mempelajari bagaimana cara hidup warga negara kita di sini, terutamanya orang Melayu. Dan anak-anak muda kita ni pula dalam pertubuhan belia, sama ada belia MAYC ataupun belia 4B, mengikuti rombongan belajar duduk dengan keluarga angkatnya di Jepun. Sekarang dah tak ada. Begitu juga dia ada di Jepun, ada di Korea, iaitu Korea Selatan lah saudara, bukan Korea Utara. Kalau Korea Utara tu hancur saudara, itu negara komunis. Begitu juga di negara Norway, England, ada pertukaran antara anak-anak muda kita, belia-belia kita ini dihantar ke negara luar untuk memahami norma-norma kehidupan negara luar. Dan mereka pula, anak-anak muda mereka, kalangan belianya, melalui pertubuhan-pertubuhan belia mereka, datang ke Malaysia ini dan disusun atur oleh gerakan belia 4B, MAYC dan juga Kementerian Belia dan Sukan, mengatur anak-anak ini. Kalau di Jepun tu tinggal di Kelantan, tinggal di Terengganu, untuk memahami kehidupan warga kita. Jadi bila mereka membesar, mereka faham. Ini tidak berlaku lagi. Bila setelah mereka faham budayanya, corak pemikiran, cara kehidupan, mudah untuk mereka meladani kehidupan di masa mendatang. Tapi semua ini dah tak ada saya. Tak dengar lah. Kalau ada, tak tahulah. Saya setakat ini dah rasanya dah 20 tahun tak dengar cerita pertukaran belia Malaysia ke Jepun, belia Malaysia ke Indonesia. Tak ada. Yang ada adalah pertukaran bercorak politik. Apakah kita nak sumbat anak-anak muda kita ni hari-hari pemikirannya dengan politik? Itu yang akhirnya rosak ya saudara. Dan dalam kehidupan masyarakat sepatutnya belia ini mengembangkan
budaya negara kita. Dulu adalah kalau di Kelantan tu terkenal dengan permainan layang-layangnya wow, ataupun permainan gasing, ataupun dikir barat, saudara. Kalau di Terengganu tu ini ada makyungnya, ada permainan budayanya. Kalau di negeri macam di negeri Perak ke, macam-macam lah kebudayaan dikembangkan. Sama ada di Melaka dengan dondang sayangnya. Sekarang tak ada benda tu. Saya risau sebab kalau anak-anak muda kita ini terus didedahkan hanya dengan soal politik dan ekonomi saja, kita akan mengalami generasi yang tidak berbudaya. Ini yang perlu kita fikirkan bersama, bagaimana untuk mengaktifkan kembali. Saya yakin Pertubuhan Belia 4B masih wujud lagi. Tapi dah tak tahu siapa mimpin Belia 4B-nya. Begitu juga Belia MIOC. Dulu ada juga Angkatan Belia Islam, ABIM. Dipelopori oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, sekarang dah jadi Perdana Menteri. Tapi ABIM dah dilihat banyak kepada kegiatan politik. Sepatutnya dulu Angkatan Belia Islam ini, mereka mengadakan siri-siri dakwah, ceramah-ceramah dakwah, saudara Zangi Putih. Sekarang tak ada. Batu Gajah katanya mereka mendung, saudara. Kuala Selangor cuaca panas, saudara Long Robert, saudara Samsul Anwar, Waalaikumsalam. Jadi bagi saya menyatakan bahawa musim anak-anak muda ini membesar dengan didikan budayanya semakin luntur. Ini perlu dipikirkan bersama. Kalau sepatutnya pimpinan hari inilah, janganlah asyik berpolitik saja. Anak muda masuk pergerakan pemuda, dia lupa tentang Pertubuhan Belia. Malahan kadang-kadang bila ayat perkataan belia itu sendiri dipandang dengan keadaan yang pesimis, yang bukan begitu yang kadang-kadang negatif lah kebanyakannya. Mungkin juga saudara, perubahan dunia tanpa sepadan ini merubah segala-galanya. Mungkin juga. Jadi minat anak muda untuk berpersatuan kurang. Yang ada adalah untuk berpolitik. Kalau anak-anak muda kita ni sentiasa kehidupannya sehariannya bercakap soal politik saja, bila masa mereka mahu mengembangkan budaya? Bila masa mereka mahu mengembangkan minda, cinta keluarga bangsa? Politik lah, bukan tak boleh. Saudara, itu yang saya nak lontarkan petang ini. Mengimbau bagaimana dulu-dulu, zaman saya dulu, Pertubuhan Belia 4B paling aktif. Tapi waktu itu banyaklah orang katakan Belia 4B ini rombong-rombongan dan juga tari-menari. Ia adalah perkumpulan setahun sekali bila musim hari raya. Belia 4B ada majlis ramah mesra hari raya. Sekarang dah tak ada dah saya. Saudara Zangi Putih dia kata dia dulu dari Johor ke Sarawak. Mungkin dulu ada kegiatan itu. Sekarang dah tak ada lah Zangi Putih. Saudara Bro Aziz, Batu Gajah dah hujan. Bercam pun dah mendung, tapah dah gelap. Jadi saudara Zainal Abidin, saya teringat teman-teman saya yang berada dalam Pertubuhan Belia yang saya anggotai. Saya dulu aktif je dalam Pertubuhan Belia ni. Belia ABIM pun saya aktif, Belia 4B pun saya aktif, Belia MIOC saya aktif. Sebab di situlah kita dapat menyantuni ataupun menjalin persahabatan dengan kawan-kawan kita dari negara-negara luar dan juga daripada negeri-negeri lain. Tapi sekarang ni dah nampaknya sesuatu harus dilakukan lah. Itu yang saya lontarkan. Sekarang ni saudara Budin besar, dia kata sebab dah banyak universiti, beliau ramai belajar di universiti, Malaysia awam, swasta. Dia tamat pengajian terus tumpu bekerja. Mungkin juga. Tetapi saya bimbang kalau anak-anak muda kita ni tidak diasuh untuk berpersatuan dan mengenal budaya. Pertubuhan-pertubuhan Belia dulu menekankan soal aspek kebudayaan. Ada pertandingan syarahan, ada pertandingan berbalas pantun. Hari ini anak-anak muda belum pasti mereka tahu untuk berbalas pantun. Saudara. Sekarang anak-anak muda tengok sajalah, mungkinlah dalam media sosial tu adalah perkembangan tu. Tapi apakah kita mahu membina warga kita, generasi kita ni hanya dengan menggunakan aplikasi media sosial? Dia bila keterlibatan itu yang baiknya tu, ada kita lantik pengurusi, lantik timbalan pengurusi, jawatankuasa, kemudian jawatankuasa ni ada rombongan. Jadi ada semarak. Jadi masa anak-anak muda ni terisi.
Mungkin juga hari ini anak muda banyak memikirkan soal mengisi poket. Itu pun boleh jadi juga, saudara. Saudara Puan Jamaliah Sabian, dia kata, botol nak hujan dah ni. Baik angkat kain. Angkat kain, Rubidin. Saudara Noraidah Kamrudin, kami dulu tahun 1976, kami aktif dengan Belia 4B. Dan juga Amnorella MAYC. Asyik bersukan je lah. Itu yang saya katakan bahawa kegiatan dulu tu waktu banyak terisi. Tapi kalau dah isi dengan politik sepanjang masa, bagi saya ada pro dan kontranya lah, saudara. Pak Nyentualang juga hujan katanya. Zami, saya dulu semua aktif di bidang sukan, bukan berpolitik. Bapak Malati, benar. Sebab itu kegiatan sukan kita dulu tu menangkau sampai ke peringkat antarabangsa. Kita mampu untuk masuk bola sepak sendiri. Kita sampai layak untuk bertanding dalam sukan Olimpik. Jangan lupa, saudara. Sekarang ni, kalau sebut sukan, banyak kepada saya melihatlah perkembangan sukan bola sepak ni bagus. Apabila adanya wujudnya pertubuhan macam pasukan bola sepak JDT. Di mana Duli Amat Mulia, Tengku Mahkota Johor sendiri jadi pemimpinnya. Dan memanglah JDT ini tetapi mengimport pemain-pemain dari luar. Begitu juga di negeri lain. Anak-anak muda di peringkat daerah-daerah, dulu kita ada pertandingan bola sepak. Daripada Belia Kampung Sayung lawan dengan Belia Kampung Gajah. Belia Kampung Tenggerung melawan dengan Belia Taiping. Sekarang dah tak ada benda begitu. Terlalu banyak NGO yang ada, di antaranya NGO yang ditauliah dan ada yang tak bertauliah. Itu mungkin juga, saudara Bro Aziz, mungkin juga salah satu puncanya. Dan kita mengharapkanlah agar pertubuhan Belia ini diaktifkan semula dan pemimpin-pemimpinnya. Kemudian Belia dan Sukan lah, haruslah. Sekarang ni Hanayuh, Timbalan Menteri ni tak tahu siapa dia. Jadi Hanayuh, sekarang ni Timbalan Menteri dia ini, anak muda, yang memang anak muda betul. Siapa nama dia? Dia wakil ahli parlimen daripada Melaka, saudara. So, jadi kita mengharapkan agar mereka menyantuni kehidupan warga anak muda supaya dapatlah seronok balik, saudara. Kehidupan anak muda kita ni, dia sukannya, budayanya, pendidikannya dan ekonomi. Bukan tak ada dulu, ada belia peladang, belia nelayan. Ada, bukan tak ada. Untuk ekonomi, kalau yang anak-anak nelayan ini diberi peruntukan untuk persatuan mereka mencari dana-dana aktiviti melalui pertubuhan nelayan. Sepatutnya begitulah, saudara. Saya haraplah. Baik, saudara, itu cerita tentang anak muda. Jadi bila cerita anak muda, saudara, tidak boleh lepas daripada, tak boleh lari daripada anak muda ni banyak angan-angan. Sewaktu saya mengendalikan beberapa buah majalah dulu, sekitar tahun 70-an, 80-an, antara ruangan yang paling diminati, dan kalau tak ada tu macam tak lengkap lah majalah dulu, iaitu majalah Kembang Setaman. Ingat, saudara? Sekarang ni media sosial, sekarang majalah pun tak banyak ada dah sekarang ni. Kembang Setaman ni, saudara, inilah tempatnya di mana anak-anak muda waktu itu mencari sahabat andai, dan ruangan itu, saudara, seronok membaca. Dan mesti ada gambar. Kadang-kadang tu gambarnya nampak comel. Bila berjumpa, lain rupanya, saudara. Jangan lupa, saudara. Dan malahan kadang-kadang melalui Kembang Setaman ataupun Sahabat Penak ini, mereka mula berkenalan, saling berutus surat. Kerana waktu dulu tak ada lah nombor telefon. Dia tak letak nombor telefon, sila tak ada. Sekarang ni dalam media sosial, macam-macam kita lihat, saudara. Mencari pasangan, macam-macam lah, saudara, saya lihat, yang kadang-kadang melangkaui budaya kita. Tapi dulu ruangan Kembang Setaman ini paling popular. Saya seronok tu, saudara. Bila saya mengendalikan ruangan Kembang Setaman tu, tengok gambar yang lawa-lawa. Dan bila dalam Kembang Setaman ni, saudara, jangan lupa, ramai juga kalangan mereka yang berakhir dengan bertemu jodoh dan ke jenjang pelamin. Ramai, saudara. Apabila selalunya ayat-ayat pendek digunakan dalam Kembang Setaman, tak besar mana, kecil saja. Ada gambar, kemudian bawah nama Salasiah Murad, alamat dia Sarawak ke, Miri ke, pekerjaan gadis desa. Nama pun gadis desa. Hobi, dia kena tu hobi dia tu, hobi menjahit, ataupun memasak.
ataupun menonton wayang. Kemudian mencari sahabat yang sealiran ataupun mencari seorang sahabat yang setia. Dia tidak menzahirkan rasa hatinya. Sebenarnya jadi ada alamat. Jadi daripada alamat itulah selalunya anak-anak muda ini akan berutus surat. Saudara Bro Aziz, kiasannya senyum kambing kat utusan Malaysia pun bagus juga. Itu kalau senyum kambing tu di muka depan, saudara. Itu kritikan. Dan juga pojok. Ini saya katakan kembang setaman ni. Jangan lupa saudara. Masa tu Puan Nuriah dia kata, masa tu saya nak exam SPM, CJ Pelajar Malaysia. Jadi kalau mungkin Puan Nuriah menyertai kembang setaman, dia hantar dalam dia hantar surat kiriman, selalu saya buka envelope tu, mesti ada gambar. Tak ada gambar tak ada nak sial lah. Dia bersusun lah untuk satu muka ini majalah tu sampai 40. Dia 20 untuk lelaki, 20 untuk wanita, ataupun 20 anak teruna dan 20 untuk anak gadis. Dan kalau anak teruna tu seronok saja, gambar sado-sado. Ada pula yang nampak macam apa sideburn-nya, gambar dengan jambulnya tu, saudara. Ataupun kalau pula dia ni masih lagi menuntut tapi dia pakai baju yang konon-konon keluaran apa ini universiti, ada scroll. Jadi orang tengok, takkan pelajar universiti pun masuk kembang setaman. Ada saja, bukan tak ada. Nama apa Samsudin bin Fulan bin Fulan, mencari sahabat sejati. Alamak, siapa yang maksud sahabat sejati pun tak tahu. Kemudian minat, dia ceritalah minat dia, hobi dia menonton wayang, mau hobi dia bola sepak. Saya ingat tak cerita tentang Hashim Alias, dia kata bagaimana dengan Kreko dan Elita tahun 80-an dulu. Saudara Hashim Alias selalu bersama dengan saya, kita menerbitkan majalah Kreko tu, majalah kartun. Elita itu cerita-cerita untuk wanita. Sekarang dah tak ada dah. Mungkin dalam simpanan di arkib negara tu adalah majalah sebut. Majalah Kreko ni cerita-cerita kartun, cerita-cerita gurau senda, saudara. Tetapi yang saya maksudkan majalah hiburan ini macam Baria Pop, URTV, majalah filem, filem dan fashion, UFF, apa lagi majalahnya. Itulah beberapa nama majalah yang di dalam tu mesti wajib ada ruangan page kembang setaman. Macam-macam lah, kadang-kadang kembang setaman ataupun sahabat pena. Saudara ini Rabudin. Anak muda sekarang ni tiada yang hendak jadi gembalanya. Kebanyakannya jadi gembala fikir. Apa untungnya? Tak tahulah saudara. Saudara Junaidi, kembang setaman atau kembang semangkuk tu? Dia tak ada kembang semangkuk, tak ada. Kembang semangkuk tu itu ubat kalau kita panas. Bila rasa badan panas, pergi kedai India tu kita carilah. Dia macam dia kembang semangkuk ni pun dia bukan boleh kembang semangkuk saja, dia kena ada partnernya, iaitu getah anggur dan gula batu. Itu untuk mengurangkan kepanasan dalam badan. Kembang semangkuk. Jadi dia letak sebutir pun satu mangkuk jadi kembang dia punya dipanggil apa? Kekacangnya tu. Jadi kembang setaman ni seronok saudara. Saya banyak menerima panggilan ataupun kiriman surat daripada mereka yang hadir dalam kembang setaman tu. Kadang-kadang bertanya kenapa tak share lagi gambar saya. Kalau dapat gambar tu, kalau lelaki pula tu, kalau dia anggota tentera, siap dengan gambar uniformnya, sekat je gambarnya, saudara. Mencari teman yang sealiran. Yang sealiran kita pun tak tahu maksudnya bagaimana. Kemudian ini usia 27 tahun, mencari sahabat pena. Seronoknya dulu, saudara. Nur Asyad dia kata atuk saya membebel kena. Katanya nanti dalam kertas SPM tu jawablah tentang RTC. Puan Nuriah Asyad, sebab waktu dulu tu memang itulah saja medium yang kita ada. Kita tidak mempunyai media sosial. Hari ini kita ada media sosial. Ya saudara, Madam K dia kata majalah URTV, Ustaz Radio dan TV, ya Saudara Azli. Jadi majalah-majalah inilah yang saya rasakan sebagai penghibur anak-anak gadis di desa, anak-anak teruna, tak ada buat apa, duduk di rumah saudara, tengok. Tapi yang seronoknya tentulah ruangan kembang setaman ataupun sahabat panel. Apakah anda ingat
Saya tak tahulah, saya cuma pengendali. Saya mengendalikan, saya tengok wajah-wajah. Kadang-kadang lucu juga saya. Lucunya kerana pemuda Sarawak. Dari Sarawak lah. Mencari teman dari Semenanjung. Minat memburu rusa. Ada saya, bukan tak ada. Nas Hadi, topik hangat malam ni banyak. Malam ni memang panas. Malam ini memang cerita panas. Tapi siang ni kita melabun cerita tentang kembang setaman. Saudara Mus Mustafa dia kata cerita dulu-dulu. Memang cerita dulu-dulu lah dulu. Dulu selalu dengar radio Fajar di Bumi Permata, lakonan Pak Cat, arwah arwah Pak Cat ni dah arwah lah. Dia juga penyanyi. Fajar Bumi Permata ni dia berbagai dialog. Cerita mengesahkan tentang warga yang tinggal di kawasan Desa Felda. Mereka macam-macam ceritalah. Isu-isu semasa diulas melalui drama. Cerita watak-watak Semar, watak-watak Kia. Nama kawan ni datang dari Perak, yang ini datang dari Kelantan, dan mereka akan menuturkan dalam bahasa logat negeri mereka. Kalau dari asal Kelantan, dia akan menuturkan dalam bahasa Kelantan. Raponya kitanya, suka-suka lah gitu. Pegawai ni datang, nak bagi ceramah. Punanya kalau dari Kedah pula tu, kita tak tahulah nak kata apa. Lepas main bagi ceramah, kita dengar lah no. Pak dia pula ni duduk tukang. Cerita pula lagi pasal ekonomi. Jadi Pak Cat ni lah yang menjadi macam ketuanya dulu. Saudara Rabudin Pasrat, dia kata beliau pelanggan Barai Pop dan dapat kumpul gambar artis itu penuh tampal di sudut dinding. Benar saudara. Saya pula kebetulan waktu itu mengendalikan ruangan serba-serbi ingin tahu apa saja orang nak tahu cerita pasal artis masa itu. Jadi macam-macam soalan lah. Allahyarham Zulkifli Zain baru berkahwin dengan Normala Omar. Kemudian belajar di Indonesia, orang nak tahu. Sebab Allahyarham Zulkifli Zain ini dia popular dengan filem Sayang Anakku Sayang, tak silap saya. Jadi dulu saudara, medium komunikasi antara warga dengan artis adalah majalah ataupun surat khabar. Dan yang saya nak sentuh hari ini, kita bercakap tentang dalam majalah tu ada ruangan kembang setaman. Cerita kembang setaman ini saya yakinlah bagi mereka yang seusia dengan saya pasti dia akan tersenyum kalau mereka pernah mengambil bahagian, hantar gambar dengan harapan untuk mendapat kenalan. Dan memang ramai kenalan. Bila dia baca tu, oh lawa ni makcik ni, ini makcik dari Pulau Pinang ni, ni anak mami ni, betul. Maka mereka pun berutus-utus surat lah. Dulu tak ada lah nak guna telefon. Jadi berutus surat, bermula dengan saya membaca permintaan saudari ingin berkenalan, nama saya Fulan bin Fulan, saya tertarik dengan pandangan, boleh kita berkenalan. Itu permulaan mereka menyantuni perkenalan. Mula-mula dalam 20-50 orang, tapi akhirnya dipilih tinggal seorang. Seorang itulah akhirnya jadi kekasih. Ini apa hal ni saudara ni? Saudara Azroy. Saudara bercakap apa ni? Cerita dadak pula dah. Anda bercakap soal politik. Kita cerita tentang Fajar Bumi Penyata, saudara Azroy. Cerita Pak Cat tu Ahmadi Hassan. Ya, benar. Saudara Fuziwa, Allahyarham Ahmadi Hassan, dia juga adalah penyanyi. Ada buat merakamkan lagu di Piring Hitam. Saudara Delmira Bit, dia kata dia ingat mungkin gamaknya Delmira ni adalah antara pelayar ataupun pelanggan kepada majalah untuk melihat tentang kembang setaman. Memang kembang saudara, ada yang kembang, ada yang kuncup. Aduh, begitulah saudara, masa berlalu begitu pantas. Anak-anak muda dulu kegiatannya kalau nak berkenalan, dan kita dulu terkenal dengan budaya malu. Orang kita ni malu, kadang-kadang jumpa dekat majlis perkahwinan, hati berkenan, nak bercakap, nak bertegur sapa, tapi segan silu. Tapi bila melalui kembang setaman ini, saling berutus surat. Itu keadaannya saudara. Saudara Naz Hadi, apa pandangan wartawan dulu dan sekarang?
Sekarang rasanya lebih mudah. Benar saudara Nahadi, wartawan dulu susah, saudara. Kehidupan menjadi wartawan dulu bukan senang. Sebab kita memburu berita. Bila saya jadi wartawan jenayah tu dulu, bawa motor round satu Kuala Lumpur. Bila tengok asap itu, kita pun terkam lah. Kerana kita ingatkan asap itu ada kebakaran besar. Pergi-pergi tempat tu rupanya, kedai tu dia bakar tayar. Dia memang nampak asap hitam. Tak ada. Dan saya ingat satu ketika dulu, saya tak nak sebut nama lah. Ada satu mangsa tu, korban pembunuhan. Dalam pembunuhan di kilang Malaysian Sheet Glass di Sungai Buloh. Jadi gadis ini terbunuh kerana puncanya adalah cinta tiga penjuru. Dia bertunang, kemudian dia bercinta dengan kawan dalam satu tempat bekerja, dan dia tinggal di sebuah rumah sewa di Sungai Buloh. Akhirnya mungkin berlaku pembunuhan. Jadi saya waktu itu ni nakkan eksklusif, nak lebih lagi saudara. Nak supaya hebat lagi, dapat tahu alamatnya di mana. Rupanya dia di Kajang. Kita pun start motor terus pergi Kajang. Pergi ke rumah mangsa. Jumpalah dengan pak-pak saudara dia apa semua tu. Interview, bukan tak interview saudara. Kita pun tanya macam mana Allahyarhamah ni, dia kata orang baik apa semua bla bla bla. Bila nak balik saudara, saya pun tanyalah, Kak, boleh tak nak minta gambar Allahyarhamah? Saudara tahu saya apa jadi? Bila saya minta gambar tu, kena kerja dengan parang saya. Orang sedih kamu sibuk nak gambar. Itu pengalaman silam saya membuat liputan. Artinya, kalau ada berlaku kematian, tak sepatutnya lah kita minta gambar yang mati untuk disiarkan. Jadi wartawan dulu-dulu saudara bukan mudah. Cuma kalau wartawan itu, wartawan politik, tak ada masalah. Sebab ada dia punya embargo ataupun jemputan daripada pak-pak menteri. Sesuatu akhbar ni akan memberitahu, hari ini liputan Menteri Belia dan Sukan menghadiri 1, 2, 3, 4. Kalau di Kuala Lumpur, wartawan-wartawan yang tinggal di Kuala Lumpur lah pergi membuat liputan. Tapi kalau dia ada di luar daerah, sama ada di Johor ke, di Kedah ke, maka biro ni adalah wakil-wakil kita di negeri-negeri ini akan membuat liputan. Itu dulu saudara. Dan kita pula hubungan wartawan dengan pemimpin dahulu agak rapat, agak akrab. Mungkin agamaknya kerana waktu itu akhbar ada dua je, akhbar Melayu hari-hariannya, iaitu akhbar Utusan Melayu, Utusan Malaysia, dan juga akhbar Berita Harian. Jadi kita jadi wartawan ni sukalah orang politik, sebab dia orang nak cari publicity. Mereka mahukan bahawa kegiatan, usaha-usaha mereka, tugas mereka dilaksana dengan baik. Jadi yang pentingnya mesti rapat dengan wartawan. Sebab itu Allahyarham Saudara Subki Latif selalu pesan dengan saya bila saya mula-mula interview untuk minta kerja sebagai wartawan. Dia kata jangan risau, gaji kecil pun tak apa. Kita kenapa bang? Dia kata kamu sebagai wartawan nanti, kalau kamu pergi majlis mana-mana, orang lain dapat 1 ketul daging ayam, kamu akan dapat 2 ketul sebab kamu wartawan. Katanya. Tapi memang susah saudara. Kita kena sentiasa berwaspada setiap masa. Lebih-lebih lagi kalau wartawan jenayah. Masa saya jadi wartawan jenayah, jam 9 pagi kita akan berkumpul di Jalan Bandar. Itu dulu balai polis. Sekarang ni stesen kita panggil? Stesen MRT. Stesen MRT dan stesen LRT. Nama tempat tu dekat Jalan Bandar tu ada balai polis di situ. Dan Superintendent Kong Fok Yu akan memberi pemberitahuan apa yang berlaku berhubung dengan kaitan jenayah di seluruh negara. Jadi kita dapat dia punya source daripada Kong Fok Yu. Dia pasal seni. LRT ataupun MRT pasal seni saudara. Jadi di situlah kita dapat tips. Hari ini ada berlaku kes pembunuhan di Kota Baru. Jadi kita akan menghubungi teman-teman kita di Kota Baru untuk membuat follow up. Kalau di Kuala Lumpur ni dia ceritalah kedai rompakan lah, aksiden, kematian dan sebagainya. Dan bila kita pergi ke balai polis saudara, memang OSPD memang tak suka tengok kita. Saya ingat lagi seorang OSPD Campbell waktu itu, Tuan Hassan Abdullah. Mudah-mudahan dia masih hidup ataupun tak tahulah. Saudara, dia kalau saya datang aja, hang ni tak ada lain kata. Mai-mai semua menyusahkan aku. Sebab kita akan bertanya pada dia cerita-cerita yang berhubung soal jenayah. Pihak polis mana suka nak ada jenayah selalu, sebab dia terpaksa buat kerja.
Good news for you is bad news for me, katanya. Jadi katanya berita tu baik untuk hang, tapi buruk untuk aku kena kerja lebih. Itu cabaran-cabaran bila kita buat wartawan jenayah. Kemudian kalau wartawan yang membuat liputan dengan pasukan tentera, kena ikut saya masuk hutan. Kita ni bukan askar. Tapi apa ini, kapten ataupun panglima ini division akan beritahu, kita akan ada ini, Menteri Pertahanan akan datang untuk melihat bagaimana operasi ataupun bagaimana tentera kita berkhidmat. Masa dulu zaman saya dulu, zaman Tengku Ahmad Ritaudin Allahyarham. Tengku Ahmad Ritaudin sebagai Menteri Pertahanan, dia suka melakukan lawatan ke kem-kem dan sebagainya. Kita kena pergi. Lawatan dalam hutan, macam di Great ke, kena pergilah. Membuat liputan, ambil gambar dan sebagainya. Begitu juga kalau bila berlaku kebakaran. Bila kebakaran, kita kena sampai dulu dan kena cari siapa dia punya bos bomba tu. Penguasa bomba itulah akan memberi press conference, bukannya daripada pihak polis. Itu kalau kebakaran. Bila jadi wartawan di mahkamah, lagi seksa jiwa, saudara. Sebab tahulah pembicaraan bukan terus kerana satu kes, katalah kes S. Kartigasu, pembunuhan Jane Pereira. Dia bukan masuk mahkamah tu terus kita, tidak. Kita tunggu kat dalam mahkamah tu, hakim langsung bangun, semua bangun. Kemudian kita catatlah. Belum lagi kes Kartigasu lagi, belum masuk lagi. Cerita-cerita lain dulu. Kadang-kadang satu hari tu 5-6 kes dulu, barulah masuk kes dipanggil S. Kartigasu. Perkara S. Kartigasu dengan pendakwa raya. Kita buat liputan. Tapi selalunya kita ada hubung baik dengan pendaftar mahkamah. Wartawan dia memang dia baik dengan pendaftar mahkamah yang akan memberitahu, hari ini ada kes special. Takkan nak tunggu hari. Begitu juga dengan mahkamah syariah. Mahkamah syariah ni selalunya kena kejarlah dengan pihak lelaki, bukan pihak perempuan. Yang menuntut perceraian adalah isteri. Yang selalunya enggan melafazkan cerai adalah suami. Jadi bila kita nak buat liputan tu, bila tengok kita ni wartawan, dia marahlah sebab kes dia akan disiarkan dalam media. Itu seksa tu saya. Yang seronok kalau wartawan hiburan, sentiasa berjumpa dengan artis, menghadiri stage show. Kalau ada pertunjukan pentas, wartawan duduk di depan, orang lain duduk belakang. Sebab kita yang akan ambil gambar waktu artis-artis beraksi. Kemudian kalau ada di hotel-hotel ternama, itu yang kata Allahyarham Subki Latif kata tadi, orang lain makan ayam seketul, kita makan 2 ketul, kita akan dijamu. Sebab wartawan hiburan ini penting untuk publicity artis-artis. Kemudian kita buat gosip. Gosip tu bergaduhlah dengan artis. Kenapa kata saya begitu? Tak adalah sebenarnya itu gosip apa semua. Itu satu hal. Itu wartawan hiburan. Wartawan general desk. Wartawan yang biasa-biasa, berita biasa tu, itulah membuat liputan, mengikut menteri, mengikut ketua pengarah. Tetapi saudara tanya dengan saya, beza dulu dengan sekarang. Sekarang mudah, sebab melalui telefon saja. Dulu kena bekerja balik. Dan bila kita balik tu, selalunya kita balik ke pejabat sekitar dalam pukul 1. Pukul 1 kita balik ke pejabat, terus buat kerja dulu. Type story. Cerita-cerita, berita-berita yang kita karang tu saudara, bukan immediately boleh siap. Kita kena ada idea juga. Nak cari intro dia. Ikan dia tu macam mukadimah lah. Dan berita selalunya dia bersifat anti-piramid. Ataupun kalau macam piramid saudara, dia tegak begitu, tapi anti-piramid. Yang penting dulu di atas, yang tak penting baru di bawah. Jadi kalau saudara nak baca berita, dulu-dulu berita ni kita baca di atas dulu. Anda dapat tahulah ceritanya. Kuala Lumpur, seorang lelaki ditemui mati di jalan Kampung Pandan. Itu cerita dia. Bawah tujung, menurut polis, dia ni temui begitu. Tak, jadi yang tak penting, yang penting atas. Menteri Pertahanan hari ini mengumumkan bahawa semua gaji-gaji isteri-isteri yang mendapat allowance akan dibayar secepat mungkin. Itu atas dulu. Itu berita-berita umum. Saudara. Dan berita-berita umum ni selalunya sampai ke meja kita, meja wartawan ni lebih awal. Tetapi kita yang balik daripada kerja ni, selalunya wartawan makan lewat. Paling awal pun pukul 2, pukul 3, sebab kita mengejar waktu. Kerana berita mesti siap selewat-lewatnya jam 3.30 petang. Selepas dapat berita itu, kita turun bawah pula di unit gambar. Minta gambar-gambar yang tadi pergi, dah cuci ke belum, beraturlah. Nak cepat.
Dapat gambar, lekapkan sekali dengan kita punya berita itu, hantar pada penyunting, disunting kita semua. Kemudian buat make up dulu, sok khabar dulu, bukan macam sekarang. Semua pakai komputer, dulu kena tampal. Zaman saya dulu tu lagi teruk saya. Dia punya huruf-huruf digunakan dengan timah. Huruf timah, saya tahu huruf timah. Ada mesin tu. Bila kita buat story tu, dia tengok, kita baca skeping. A, tak, thread, A, B. Dipanaskan timah tu, dicairkan, dapat huruf. Huruf tu turun, baru kena pada kertas ataupun untuk nak kita buat layout ataupun lakaran. Selepas itu, dibaca proof. Sebab pada pukul selewat-lewatnya, jam 11 malam, surat khabar mesti dia cetak. Kalau lewat pukul 11 malam, mungkin lewatlah akan sampai di daerah-daerah. Yang selalunya bila berlaku banjir. Selalunya banjir ni, surat khabar sampai pukul 3 petang, 4 petang, mengamuklah. Selalunya kita dapat telefon, bising daripada Kelantan. Kenapa surat khabar tak sampai lagi? Nak sampai macam mana? Kereta tersadai dekat Kuala Kerai. Lori tak boleh nak sampai ke Kota Baru. Macam di Kedah. Itu berita-berita jadi wartawan dulu saya. Memang dulu wartawan agak mencabar. Kalau pergi luar negara, kita mengantar melalui teleprinter. Ataupun melalui telefon lah. Okey, dah ready. Kawan kita dekat pejabat akan mendengar laporan kita. Okey, dah ready ya? Okey. New York. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hari ini, mengumumkan bahawa peruntukan pembangunan negara akan dipertingkatkan. Pusat. Next. Satu. Dapat dah? Berapa para? 18 para. Okey, thank you. Itu cerita wartawan dahulu. Sekarang saya di New York ke, di Jepun ke, di Mekah ke, di mana-mana saja, ambil telefon tak ada masalah saya. Terus hantar story. Beza dulu dengan sekarang. Malahan pula sekarang ni ramai pula wartawan-wartawan yang tak bertauliah, yang tak bergaji. Maka penuhlah dalam media sosial kita dengan berita-berita yang kadang-kadang tidak beretika, saudara. Saudara JDT Harimau, PM10 gagal. Saudara, saya tak tahulah kenapa saudara cerita soal politik. Saudara Pak Long Ramli, ada ke pengalaman kena halau? Ya, kena halau lah saudara. Kena halau tu bila saya nak minta gambar si mati tu untuk disiarkan. Kena halau lah dengan tuan rumah. Tak, itu bukan kena halau, saya kena kejar dengan parang. Malahan kadang-kadang berita-berita yang sensasi itu selalu kena halau lah. Itulah keadaan kita. Tetapi kita sebagai wartawan harus menyajikan berita yang terbaik untuk pembaca kita. Itu gambaran dari dulu. Sebab itu wartawan-wartawan dulu ni dia semangat dia cekal. Orang kata pipi dia tebal lah. Orang nak kata apa pun katalah. Redah saja. Yang paling penting berita. Saya itu cerita tentang belia kita. Saya mengharapkan pertubuhan belia dapat diaktifkan semula. Dan cerita Kembang Setaman ini, jadikanlah ini sebagai kenangan masa silam anda. Mungkin anda ada juga kalangan pelai-pelai saya ini yang bertemu jodoh melalui Kembang Setaman. Yang paling penting, kembangkan hati kita, kembangkan jiwa kita untuk menghadapi dunia tanpa sepadan yang lebih ceria suasananya. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang.